Jadi kalau siapa yang nak akikah, dia boleh ambil satu bahagian pangku lembu tu untuk kira sebagai satu bahagian akikah dia pada kambing. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Okay, so kembali lagi kita dalam Keluarga Talk. Alright, so hari ni Keluarga Talk kita, saya rasa macam tak payah nak perkenalkan dah. Dah tahu dah siapa dekat belah kanan saya ni. Okay. Tapi dah lambai-lambai dah tu. Tapi sebelum tu, sebelum saya nak perkenalkan panel kita yang kat sebelah ni, saya nak ingatkan dekat rumah tu, yang mana baru masuk, boleh share dulu kita punya live supaya ramai lagi tahu apa yang kita nak share hari ni. Dan juga saya nak ingatkan kepada siapa yang ada dekat rumah sekarang ni, ataupun kat mana pun yang berada, jangan lupa untuk follow kita punya social media, iaitu kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya TikTok, dan juga jangan lupa subscribe kita punya YouTube, iaitu Majalah Keluarga, dan juga tekan notification tu. Alright, so saya rasa Ustaz pun dah tak sabar nak cakap dah ni. Dah dengar dah, Ustaz gelap pula dah. So kita bersama dengan Ustaz Don Daniel, iaitu pengurus besar KUIS. Betul? KUIS ke KUIS ni Ustaz? Kuisel. Kuisel. Okey Ustaz. Sihat ke Ustaz? Assalamualaikum kakak, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz sihat Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Tak sangka pertemuan terakhir kita hak tu je yang kita boleh jumpa dalam pejabat saya. Betul Ustaz. Dah 2 tahun tak boleh nak jumpa. Itulah, kita jauh pula dah. Hari tu kita dah dekat-dekat. Kita dah duduk dalam satu set kan. Ni kita pula. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita bertemu dan masih boleh melakukan majlis ilmu. InsyaAllah. Okey Ustaz, hari ni topik kita iaitu ibadah kurban versus akikah. So kita dah habis dah kita punya puasa. Alhamdulillah, kita habis dah kita punya raya Aidilfitri. Lah ni kita nak masuk raya Aidiladha pula. Betul. Okay. So bila dah masuk raya kurban ni, kita nak buat sikit lah revision, orang kata, sebab dah setahun dah berlalu. Walaupun setahun kita sambut, tapi masih lagi ada sebarang keliruan kan. Okey Ustaz, Ustaz dah ready Ustaz? Kita nak bersoal jawab ni. InsyaAllah, dengan ilmu cetek yang saya ada, saya cuba kongsikan. Okey Ustaz, so bila kita cakap pasal kurban ni, bila kita cakap pasal akikah ni, masih ada lagi orang confused tentang hukum hukum ibadah tu sendiri, ataupun mereka confused. Jadi boleh Ustaz huraikan sedikit lah hukum dia, kurban ni macam mana akikah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum itu sepatutnya perbincangan ini dilakukan oleh mereka yang lebih alim lah. Antaranya dulu yang saya ingat, mantan mufti wilayah almarhum Datuk Hashim Yahya biasa terlibat. Jadi dia kena orang-orang yang alim, barulah sedap perbincangannya. Saya ni hanyalah penyampai lisan sahaja. Dan tak adalah apa yang hebat sangat nak dengar daripada saya ni. Hanya kalau takat nak ulang kaji pun kira belum tentu dapat A lah. Bolehlah ulang kaji. Tapi untuk pengetahuan semua yang lain nanti selepas daripada video ini, jangan lupa untuk terus mendalami berkaitan dengan akikah dan korban dengan asatizah yang jauh lebih alim daripada saya. Okey? Baik, yang pertama. Okey. Sebelum nak masuk hukum hakam, biasanya kita kena tahu dulu akikah tu apa, korban tu apa. Okey. Korban dulu. Korban adalah satu ibadah yang dilakukan pada bulan musim haji. Dilakukan pada musim haji dan dia ada spesifik perayaan dia, nama Hari Raya Korban.
Dalam bahasa Arab, Aidul Adha. Adha tu sembelihan. Jadi merayakan sembelihan, iaitu binatang sembelihan. Okey. Itu dia punya spesifik. Adapun akikah adalah satu kesyukuran kerana kita dapat anak. Kan jauh beza antara dua tu, betul tak? Betul. Satu kesyukuran pasal kita dapat anak. Satu lagi ibadah yang ada hari celebration dia di dalam agama Islam secara kita kata besar-besaran. Okey. Seluruh dunia meraihkannya. Akikah dak lah kan. Kalau saya dapat anak, saya dengan orang 2-3 orang je lah yang seronok kan. Dekat Zimbabwe dia buat tak tahu lah. Yang dekat Afrika dia buat tak tahu hang siapa dia, hang dah lah kulit lain daripada kami, mampu pergi kat hang macam tu kan. Tapi kalau ibadah korban, satu dunia, macam mana kita berpuasa di bulan Ramadan, satu dunia puasa, begitu juga satu dunia meraihkan hari raya Aidul Adha dan korban ini. Tu kena bezakan dulu, kena faham dulu baru macam sebab kalau tidak kita akan rasa macam dua-dua benda ni macam dua-dua sembelih binatang. Boleh faham? Jadi kalau saya boleh bagi perkataan yang mudah untuk dua-dua ni nak faham, korban li ta'abbud, untuk beribadah. Alright. Akikah lil farah, untuk kegembiraan. Maknanya hari kesyukuran. Beza Walaupun akikah ni juga dari sudut pecahan dia adalah ibadah juga. Tapi tujuan dia untuk gembira. Yang ni memang tujuan dia untuk mengibadahkan diri, menyembah Allah. Sebab itu dia punya syarat dia nanti berbeza. Okey. Dari situ barulah kita pergi kepada hukum. Korban hukumnya sunat muakkad, sangat-sangat dituntut. Begitu juga dengan akikah juga adalah sunat juga, dan sunat yang sangat dituntut juga bagi mereka yang dapat anak. Makanya kedua-dua hukum ini adalah hukum ibadah sunat, tetapi sunat yang sangat-sangat digalakkan. Orang tanya soalan, macam mana tahu kata sangat-sangat digalakkan? Sebab Nabi tak pernah tinggal. Contohnya macam makan bok. Tahu bok? Siti tahu tak bok? Bok ni binatang biawak padang pasir. Dia handsome sikit daripada biawak kita. Biawak bok, dia putih, bersih dia ada duri sikit belakang dia. Dia biawak padang pasir. Bukan biawak macam biawak kita. Biawak kita nampak macam kotak, comot sikit kan. Bok ni boleh makan. Hukum makan bok sunnah, tetapi Nabi tak makan bok. Nampak tak? Dia bok ni, makan bok ni sunnah, tapi Nabi tak makan bok. Nampak tak? Jadi dia adalah satu sunnah yang Nabi, kalau siapa buat, dia sunnah Nabi, tapi Nabi sendiri tak ada buat benda tu. Okey, faham. Berbeza dengan akikah, dengan korban. Kakak tahu tak Nabi korban berapa ekor? Korban berapa ekor? Satu tahun. Setiap tahun Nabi akan korban 100 ekor unta. Banyak. Banyak ekor. Dalam riwayat ada kata kambing. Nabi memang akan sembelih, dan 60 ekor Nabi sembelih sendiri. 40 ekor Sayyiduna Ali karamallahu wajhah yang tolong sembelih baki. Okey. Point dia saya nak bagi tahu, kita kan baru lepas Ramadan dengan Syawal. Jadi kepada sesiapa yang duk
syok sangat duk bincang tajuk ikut sunnah Nabi ya, nak jadi apa ikut sunnah, jangan duk buat bid'ah dan sebagainya. Orang ni sepatutnya tiap-tiap tahun kena binatang dan kena korban banyak. Kalau duk kata nak ikut sunnah Nabi tapi tak pernah korban binatang, ni maknanya ni kita kata pengintai peluang lah kita kata. Hanya guna peluang untuk nak bagi orang confuse ya. Faham tak? Dia guna peluang untuk nak bagi orang confuse tapi dia tak mau buat. Kalau betul-betul dia kata ikut sunnah Nabi, kita nak ikut sunnah, jangan buat bid'ah dan sebagainya. Depa kena tiap-tiap tahun sembelih korban. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Jadi saya hanya sekadar habaq saja supaya kena ingat, jangan ingat kita duk buat sesuatu tu kita boleh terlepas macam tu saja. Kita akan dinilai dan dihitung seperti mana binatang korban ini juga akan dihitung di depan Allah. Kita juga akan dihitung depan Allah. Jadi kakak, untuk bahagian ni, apa hukum korban? Sunat. Sunat apa? Sunat yang dituntut. Pandai. Betul. Yang sangat-sangat dituntut. Sebab apa? Macam mana tahu kata sangat-sangat dituntut? Sebab Nabi buat. Tak, Nabi tak pernah tinggal. Wah, pandai. Alhamdulillah. Nampak tu lah orang dapat. Ni amat tu. Okay, so siapa yang confused lagi dekat rumah tu kan, so Ustaz dah bagi kat kita pencerahan sikit lah tentang bezanya kurban dengan akikah kan. Sebab yelah bila-bila waktu raya haji ni kan, waktu raya Aidil-Adha ni, waktu tu lah macam ada peluang kadang mereka buat serentak kurban dengan akikah ni kan, macam mereka alang-alang macam buat kenduri, ada yang betul. So waktu tu lah yang boleh mencetuskan orang kata confused tu. Faham. Alright, okay. So siapa yang baru masuk kita punya live hari ni, boleh share dulu kita punya live. Sebab hari ni kita cakap tentang topik kurban, which is dah tak lama dah kita punya kita nak sambut hari raya Aidil-Adha ni. So Ustaz, tadi kita dah cakap tentang hukum. Baik. So sekarang ni kita nak cakap lah tentang kalau kita cakap pasal kurban ni, selalunya walaupun dengan akikah pun orang akan confuse untuk pembahagian daging-daging tu kan kita dah sembelih kan, kita ni lepas tu masih lagi ada kekeluaran tentang pemberian daging tu untuk siapa apa semua. So nak minta Ustaz untuk jelaskan sikit lah tentang benda ni kan. Yalah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pembahagian daging korban yang dilakukan oleh pihak masjid tu betul dah. Okey, itu yang pertama. Saya kena abang lu. Sebab kita kena percaya dengan institusi masjid di negara kita. Jangan ada pemikiran orientalis. Orientalis ni dia masuk dalam agama Islam, dia nak memusnahkan Islam. Jadi dia menimbulkan keraguan kepada pihak masjid, dia menimbulkan keraguan pada pusat zakat, dia menimbulkan keraguan pada kita pula dengan pemikiran orientalis itulah kita duk membina negara. Bahaya. Jadi saya pesan, yang pertama, pembahagian daging yang dilakukan oleh pihak masjid tiap-tiap tahun tu betul dah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beza daging korban dengan daging akikah? Sebab daging akikah semua orang boleh makan. Termasuklah yang bukan daripada kalangan orang Islam. Adapun daging korban kita bagi makan kepada orang Islam. So, kenapa? Kerana tujuan dia yang tadi.
Akikah adalah untuk kegembiraan. Jadi nak gembira dengan siapa saja boleh. Bagi tahulah dengan dekat kawan kita, jiran kita, kiri kanan, muslim ke non-muslim ke, semua kita boleh habaq. Sebab nak habaq kata, weh kami syok ni, kami dapat anak ni. Apa main makan ni? Nah, makan. Yang tu tujuan dia. Adapun korban dia adalah untuk ibadah. Jadi seboleh-bolehnya biarlah daging yang kita korban itu diberikan kepada orang yang selayaknya. Agar ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Jadi sebab tu orang tua-tua sangat jaga dengan tulang korban. Suruh jangan bagi anjing duk gunggung lah, kucing duk pelari, dia suruh tanam. Semua tu hanyalah adab ketika menyantuni daging korban, kerana dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan rendah dirinya kita dengan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah habaq jelas, innallaha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalallah taqwa minkum. Allah sebut dalam Quran, tak sampai dekat Allah daging dia, darah dia, tak sampai. Yang sampai adalah takwa. Maknanya bukan kita sembelih itu untuk Allah nak makan, tidak, tetapi nak membentuk takwa dalam diri kita. Dan takwa ini kita tengok apa Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar kata bila ditanya tentang takwa, maka kata Sayyidina Umar, kamu biasa berjalan tak dekat jalan yang penuh dengan duri? Jadi para sahabat kata, duri biasa. Maka Sayyidina Umar kata, kalau kamu jalan di kawasan yang berduri, apa kamu akan buat? Maka para sahabat kata, kami akan berjalan dengan berhati-hati supaya duri itu tidak sangkut kepada baju dan pakaian kami, nanti terkoyak. Maka kata Sayyidina Umar, itulah takwa. Jadi cuba bayangkan sekali lagi, kita ambil ayat tadi, kita ambil definisi Sayyidina Umar, kita gabungkan sekali kakak. Boleh? Ya, boleh. Okey, tengok sekali lagi. So, korban adalah untuk ibadah, dan dari Al-Quran mengatakan bila kita sembelih korban kita, tidak akan sampai kepada Allah, la yanalallahu luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, darahnya. Tak sampai. Sebaliknya, takwa kamu akan sampai kepada Allah. Takwa apa dia? Kata Sayyidina Umar, takwa adalah berhati-hati dalam kehidupan. Jadi kena ada bila mana orang tua-tua kita dulu, mereka cukup berhati-hati dengan daging korban. Nampak tak? Betul. Betul. Itu menunjukkan kata ketakwaan mereka. Janganlah kita ni selamba duk main nak marah orang, nak kata ni apa buat, Nabi tak pernah buat lah, ni apa. Sabar. Yang kita tengah tunjuk ni adalah berhati-hatinya ulama dalam menyantuni daging korban kepada Allah untuk menunjukkan ketakwaan diri dia. Sebab itu ulama suruh bagi dekat orang Islam, bagi dekat kalau boleh bagi dekat macam anak-anak tahfiz, orang miskin, fakir, orang yang doanya makbul, orang yang dalam keadaan berhajat, orang yang memerlukan. Faham tak? Faham. Supaya ibadah itu terpelihara. Kalau jatuh ke mulut orang lain, dia tak ada masalah, korban kita tetap sah. Tapi macam mana nak kata, bagi cantik sikitlah ibadah tu. Bukan kita kata orang lain tak berhak makan. Tidak. Ni ibadah saya. Macam contoh kakak lah. Kalau kakak diberi peluang untuk sembahyang berjemaah dan memilih imam, imam mana kakak akan pilih? Satu, imam yang fasih bacaan Qurannya. Satu yang okey-okey je baca Quran. Satu yang berlagu sedap. Satu yang okey-okey je. Kakak akan pilih yang mana? Mesti yang fasih.
Mesti yang fasih, mesti yang berlagu. Betul tak betul? Betul. Bukan kata yang satu lagi ni tak bagus. Tapi kalau diberikan peluang untuk memilih beribadah, kita akan pilih ke jalan yang terbaik untuk Allah. Orang akan tanya, kenapa jadi macam tu? Belajar mana? Nak jawab mana ni kakak? Nak belajar mana? Kita belajar daripada Al-Quran. Mana cerita dia? Ketika mana dalam surah Al-Ma'idah juzuk 6 Allah Ta'ala cerita macam mana korban anak Nabi Adam. Allah kata apa? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Ayat ni dia cerita pasal orang yang buat korban, dan orang yang awal buat korban dulu adalah anak Nabi Adam yang first ke atas muka bumi, iaitu Qabil dengan Habil. Jadi Qabil buat korban, Habil buat korban. Qabil ni abang, Habil ni adik. Qabil yang Allah tak terima, Habil yang Allah Ta'ala terima. Faham? Faham. Okay, kakak tengok saya cerita ni. Semuanya berdasarkan ayat Al-Quran, kakak. Semua berdasarkan ayat Al-Quran kalau kakak nak. Okay. Allah kata apa? Ceritakan kepada semua orang tentang korban dua orang anak Nabi, iaitu anak Nabi Adam. Apa dia? Fatuqubbila min ahadihima, seorang kami terima, walam yutaqabbal minal akhar, seorang lagi kami tak terima. Okey, Allah tak cerita tahu macam mana mereka punya korban. Tapi Allah cerita ciri-ciri orang itu supaya kita dapat gambaran dia. Okey, apa ciri dia? Yang pertama tadi Allah kata apa? Seorang Allah terima, Habil. Qabil Allah tak terima. Okey, kenapa? Macam mana? Qala, kata yang abang ini, la aqtulannak. Aku bunuh hang adik. Bayangkan Allah tak terima korban dia, dia nak bunuh adik dia. Orang macam mana perangai lagu ni? Cuba abang sikit Kak Siti, abang sikit kat saya. Satu orang yang sanggup bunuh adik dia kerana Allah tak terima ibadah dia. Hang tak sayang ke kat adik hang? Hang tak cermat ke tu adik hang? Tak jagakan mulut, nampak tak? Tak ada akhlakkah kamu? Tak ada adabkah kamu? Nampak? Berbeza dengan adik dia. Bila abang dia kata, saya bunuh kamu, adik dia jawab apa kakak? Adik dia kata, wahai abang, sesungguhnya Allah menerima daripada orang yang rendah hati dia. Orang yang berhati-hati dalam menentukan ibadah dia. Lepas tu sambungan adik dia kata lagi, abang, kalau kamu angkat tangan kepada saya untuk bunuh saya, saya tak akan angkat tangan untuk lawan abang kerana saya takut dengan Allah. Nampak? Nampak tak beza antara dua orang yang diterima korban dengan yang tidak diterima korban? Yang terima korban ni takut dengan Allah, berhati-hati, bercakap dengan lemah lembut perkataan yang dipilih untuk dia, dia kenal dan hormati abang dia. Nampak? Sedangkan kalau orang nak bunuh kita, kita mempertahankan diri kita, wajib ke tak? Wajib. Patutnya dia wajiblah kena pertahan diri dia. Abang, kalau kau nak bunuh aku akan lawan kau supaya aku tidak mati. Tetapi tidak, kerana dia mengutamakan adab dia kepada abang dia terlebih dahulu. Nampak tak? Jadi dekat sini saja dah jelas dah cerita dia. Maaf kakak, boleh tak saya mengambil kesempatan ni untuk cerita juga apa yang guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, cerita pasal Qabil dengan Habil. Boleh. Boleh cerita. Kata arwah Datuk Harudin, Qabil dia buat korban dia sebab dia adalah petani. Jadi dia letak bijirin semuanya yang dah nak dekat expired. Nampak? Dekat situ saja kita ambil apa? Okey, macam contohlah kakak.
Kakak kalau nak jamu saya makan, kakak tak akan bagi saya yang expired. Orang betul. yang jamu orang benar yang nak expired ni, dia ni macam mana perangai dia? Teruk. 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 Itu je perkataan yang ada. Teruk lah. Apatah lagi seseorang yang nak berhitung depan Allah. Kakak tahu tak tujuan asal dia buat korban untuk apa? Tujuan depa Buat korban tu untuk apa sebenarnya asal dia? Tahu tak? Tak tahu. Saya nak cerita. Tujuan dia sebab dia nak menikah. Siapa yang korban dia Allah terima, dia boleh pilih dia nak menikah dengan siapa. Okey. Tu cerita dia. Bayangkan kamu berhajat nak menikah dengan seorang perempuan, Allah kata okey, persembahkan korban. Dalam keadaan bukan Allah yang nak kahwin. Kamu yang nak kahwin. Itu pun ambil barang yang nak expired. Jadi sekarang dalam pemikiran kita, dia bersungguh-sungguh tak? Tak. Dia cermat tak? Tak. Dia meletakkan takwa kepada Allah tu important tak? Tak. Berbeza dengan adik dia, kata arwah Datuk Harudin. Ya. Habil agak sedikit lewat sampai di tempat korban. Maka abang dia tak sabar-sabar. Abang dia sampai paling awal. Abang dia tak sabar-sabar. Bawa bijirin yang mana ada. Dia kutik. Dia buat, dia kalut. Sebab itulah kita ada istilah biar lambat asal selamat. Tapi janganlah lambat sangat. Tapi nak abang kita lambat sikit lah. Sikit lambat. Maksud lambat tu pun bukan dia lambat sampai tu lambat. Dia proses tu memakan masa. Habil sampai lambat sikit, kata arwah Datuk Harudin. Sebab apa? Sebab bila dia angkat kibah yang dia peladang, penternak. Dia penternak. Jadi dia korban sembelihan lah. Bila dia angkat kibah dia bawa nak pi, dia tengok, kibah ni lagi lawa daripada kibah ni. Dia letak kibah ni, dia pergi angkat kibah satu lagi pula duduk belakang dia, yang lagi lawa. Jadi dia jalan lagi, jalan. Dia nak keluar daripada ladang dia tu, dia tengok, ada lagi yang lawa daripada yang ni dah. Dia letak yang ni pula, dia angkat lagi satu balik. Berulang kali, hampir beberapa kali, Habil menukar korbannya dengan yang lebih baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Soalan saya ialah, kalaulah dia pilih mana pun dia korban, apa salahnya asalkan cukup sifatnya, tak cacat dan sebagainya, korbanlah. Kenapa nak berulang kali untuk ambil yang terbaik? Kerana berhati-hati dalam melaksanakan ibadah korban. Daripada cerita ni lah Datuk Nenek dan ulama dulu-dulu pesan kat kita, bila mai bab korban, hati-hati. Boleh faham? Faham. Jadi akikah ni untuk kegembiraan aja. So enjoy je lah, tak ada masalah. Panggil lah siapa nak makan. Ni pasal apa ni makan ramai sangat ni? Kami syok. Pasal apa? Dapat anak. Hang champion, sempoi. Macam tu lah. Alright, faham. Okay, so kiranya Ustaz, untuk kira tadi Ustaz ada sebut pasal tulang kan? Macam kalau kurban kita kena tanam sebab kita nak jaga dia punya kesucian dia. Berhati-hati. Berhati-hati kan. Okay, so kalaulah in case kita boleh macam mana, mungkinlah dah lama dalam peti kita tak perasan kan, kita terbuang, macam mana Ustaz? Tak salah, dia bukan masuk dalam bab berdosa, dia dalam bab takwa. Dia dalam bab takwa. Orang yang berhati-hati tinggilah takwanya, orang yang tak berhati-hati kuranglah sikit. Faham. Dia bukan masuk bab dosa pahala, bukan, dia takwa. Okay, so tadi kita cakap pasal tulang dah. Lepas tu macam pembahagiannya sebaiknya macam Ustaz kata tadi lah, ni saya rangkumkan je lah kan, bagi dekat orang macam yelah, macam fakir miskin yang keutamaannya untuk kita. Betul. Kalau kita kan. Lepas tu kalau contohlah, sebab kalau kita buat korban, kita ada bahagian kita kan, macam seekor lembu tu kita ada bahagian kita kan. So masih lagi ada orang confused tentang bahagian-bahagian ni. Macam ada yang kata boleh ambil, tak boleh ambil sama. Ambil boleh, bahagian kita sunat.
kita makan. Kalau orang kata takut sangat sunat, kita bubuh. Harus untuk satu orang makan hasil daging korban yang dia korban tu untuk rasa daging dia tu. Okey, faham. Alright. Okey Ustaz, macam untuk akikah kan? Tapi lepas tu kalau kita nak bagi kat orang pun tak apa. Bahagian apa dia? Bahagian kita tu lah kita nak bagi kat orang. Ya, kalau kata kita ambil contohnya macam ni kakak. Kakak kena ingat tahu. Bahagian kita korban kalau kita ambil kakak, dia boleh makan untuk satu keluarga. Sekali masak untuk satu keluarga. Okey. Faham? Kalau kita macam nak masak sup, untuk bahagian kita memang cukup untuk satu keluarga minum. Makan sup, daging. Tapi kalau macam contoh, kita husband and wife aja, dua orang. Kita boleh setengah lagi bagi dekat orang. Boleh. Kalau macam contoh kita husband and wife saja, sekadar nak makan daging masak merah, daging masak kicap, ambil sikit je, segenggam lagu tu je cukup. Okeylah. Ambil yang lain boleh bagi kat jiran lagi. Berpanjangan ibadah kita itu kakak. Okey, so kiranya macam sebelum ni, ni saya tak tahu lah saya betul ke tak kan. Ataupun kita boleh cut nanti. Tak apalah, kita bincang je, tak ada masalah. Apa salahnya? Macam ada orang macam confused. Macam kan macam Ustaz kata tadi kita ambil bahagian kita yang banyak mana kita nak makan kan. So kalau kita ambil lebih, masalah tak? Dak. Cantik soalan ni, bagus. Inilah saya pesan tadi. Yang mana masjid dah bahagi tu betul dah. Jadi masjid akan letak portion untuk kita. Ikut kiraan dia. Dia semuanya ada kiraan dia kakak. Jadi dia ada memang sebahagian-bahagian tu memang untuk kita. Dan portion kita dapat tu memang cukup untuk satu keluarga makan. Jadi daripada portion kita tu sendiri kalau kita bahagi pun masih boleh lagi. Ingat, bagi daging korban seelok-eloknya bagi mentah. Supaya orang yang nak makan tu biar mereka sendiri tentu mereka nak buat apa. Akikah bagi yang manis dan berkuah. Sebab itu maksudnya dah masak dah. Sebab tu orang selalu buat masak kurma, faham tak? Orang selalu kan ada 2 ekor kan akikah, 2 ekor. Untuk anak lelaki, seekor untuk anak perempuan. Kalau yang 2 ekor ni biasanya orang akan masak kurma satu ataupun kuah gulai manis-manis sikit dengan kuah panggang satu. Sebab nak ambil sunnah Nabi juga buat manis dan berkuah. Alright. Tapi kalau macam akikah tadi untuk kesyukuran kan. Jadi kalau contoh kalau kita buat majlis, kita kena bagi habis daging tu ke kita boleh simpan untuk akikah? Boleh simpan, silakan. So tak kisahlah kalau kita nak simpan tu. Tapi rugilah. Orang nak jamu orang makan, bagi semua habis, tak usah duk bicara dah. Kita masih nak simpan, orang nak bagi orang makan seronok supaya doa dekat anak kita. Tu tujuan dia. Macam ni lah cerita dia. Kita ni macam nak sogok sikit lah. Aku dapat anak. Ni aku bagi hang makan kambing ni. Doa sikit kat anak aku jadi anak soleh. Dia lagu tu. Kalau kita pergi kat orang, kita suruh orang doa. Dia doa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabat. Ya, tahniah. Kenapa? Dapat anak kan? Ya, betul. Saya doakan anak sahabat menjadi seorang yang soleh. Amin. Itu kalau biasa. Cuba kalau lepas makan. Sahabat, tahniah lah dapat anak. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong doa sikit. Ya Allah, bagi anak dia jadi soleh, pandai, panjang doa dia. Sebab apa? Sebab dia dah makan, dia dah seronok. Itu tujuannya. Kita buat majlis akikah ni satu lagi. Bukan kita nak memperagakan anak kita semata-mata. Kita nak orang yang hadir tu doa ke anak kita. Sebab al-insan, kata Allah, Nabi kata ulama, al-insan ibadul ihsan. Manusia hamba kebaikan. Sebab itu Nabi, siapa yang jahat dengan Nabi, orang itulah paling banyak Nabi bantu. Contohnya Sayyidina Safwan bin Umayyah. Sayyidina Safwan bin Umayyah. Dia ni antara orang yang benci dekat Nabi.
Tetapi bila Nabi habis peperangan Hunain ni Nabi dapat harta banyak peperangan Hunain. Nabi pi dekat dia, Nabi bagi dia 300 ekor unta. Ha. Dia paling benci kat Nabi. Dia paling tak suka dekat Nabi. Nabi pi kat dia, Nabi kata, "Nah ni 100 ekor unta untuk hang. Aku tambah lagi sebab suka, aku tambah lagi sebab aku." Nabi tambah 300 ekor unta untuk dia. Sebab apa? Sebab al-insan ibadul ihsan. Manusia ni hamba kebaikan. Akhirnya Safwan kata apa? Aku ni dalam satu riwayat hadis au kama qal dirakamkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif pada bab puasa dalam tajuk pemurahnya Nabi. Dalam bab tu dia bagi hadis ni. Dia kata apa? Sayyidina Safwan bin Umayyah berkata, aku ni dengan Nabi cukup pemurah bagi macam-macam ke aku, sampai daripada Nabi orang yang paling aku benci, sampailah Nabi jadi orang yang paling aku sayang. Nampak tak? Nampak tak? Jadi dengan asas begitulah kita buat majlis akikah ni. Kita bagi orang semua makan. Jangan lupa doa ke anak saya. Saya mengharapkan doa tuan-tuan. Tambah pula yang mai daripada jauh, yang musafir. Doa tu semua makbul. Tolonglah doa ke anak saya ni jadi anak soleh. Jadi sepatutnya bila orang mai majlis akikah tu, sebab tu dia ada doa selamat, dia ada marhaban. Lepas tu dia ada pula kat cara kita pegang baby tu pi keliling kat semua orang supaya orang semua doa kat anak kita. Betul tak betul kakak? Betul. Sebab apa? Sebab orang semua tengah makan kambing, kenyang ni ataupun happy nak makan kambing ni, orang akan doa macam-macam kat anak kita. Masa tu kalau ditakdirkan doa makbul, jadi anak kita. InsyaAllah. Wallahu alam. Nampak tak sekarang perbezaan antara dua-dua? Nampak jelas dah. Okey, faham. Okey, so siapa yang tengah dengar, tengah tengok kita punya perkongsian hari ni daripada Ustaz ni, boleh share dulu kita punya video supaya perkongsian kita ni bukan kita saja yang dapat, tapi orang lain pun dapat juga. Okey, Ustaz. Alright. Macam kita cakap pasal korban ni kan, sebenarnya banyak lagi lah orang tertanya-tanya itu dan ini dan itu kan. Okay, so macam saya dapat ada soalan kan. Alright, orang tu tanya, boleh ke tukang sembelih memilih bahagian haiwan tersebut untuk dirinya sendiri, dan apakah hukumnya? Ni tajuk ni sebab tukang sembelih dia suka cuk. Dia suka cuk. Kulit bagi kat aku dia suka duk buat macam tu. Dari segi hukum, memang tukang sembelih dia tak boleh nak memilih yang mana dia punya. Dia kena terima bahagian yang dia punya. Jadi tukang sembelih ni dia ada hukum hakam dia. Saya bukanlah orang yang mahir kakak. Cumanya saya nak bagi tahu, untuk tukang sembelih dia ada bahagian dia yang ditentukan oleh orang yang bahagikan daging korban tersebut. Maka ikutlah. Sebab saya biasa korban dekat tempat orang-orang kampung dan sebagainya. Tukang sembelih yang mana yang sembelih ni, kalau pihak masjid bagi kat dia, "Nah Ustaz, ni Ustaz punya bahagian lah. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih." Terus dia berlalu macam tu je. Tawaduk mereka itu. Sebab mereka mai dengan hajat untuk memudahkan orang nak beribadah. Dia tahu ada benda yang lebih baik dan lebih besar untuk dia daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat? Boleh dapat? Okey, Ustaz. Alright. Kalau macam misal kata lah kan, kambing ataupun lembu kan, kita nak buat akikah dengan korban tu sekali niat, boleh ke? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya faham daripada soalan kakak ni ialah, selalu kalau akikah kita korban kambing. Korban biasanya orang buat lembu biasanya. Jadi kalaulah kambing kita tak buat, kita nak buat dekat lembu seekor tu, ada bahagian akikah, ada bahagian korban. Boleh ke? Pertama,
bahagian kambing pada lembu disebut oleh Nabi SAW. Ni jangan ragu-ragu dulu. Faham? Sebab ada semua orang, sebab hari ni kan ramai orang suka bagi timbul keraguan. Jangan ragu, Nabi yang bagi tahu seekor kambing sama dengan satu bahagian pada lembu. Nabi yang cakap. Jadi 7 bahagian lembu ada, kira kalau nak buat, ada bahagian kambing dekat situ juga. Kalau satu orang nak buat. Jadi kalau siapa yang nak akikah, dia boleh ambil satu bahagian pangku lembu tu untuk kira sebagai satu bahagian akikah dia pada kambing. Okey, faham. Dia disebut, kakak ni bukan ulama reka-reka. Ini bukannya orang kalkulate kambing kalau tolak tulang campur daging berat macam ni. Kira Ustaz, lembu dapat berapa kilo? Lembu maknanya satu bahagian lembu sama dengan seekor kambing tu. Satu bahagian lembu, satu seekor kambing. Tak. Dia berdasarkan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang termaktub di dalam kitab-kitab fiqh para ulama. Jadi kalaulah nak bagi tahu macam tu, mesti kena fikir logik. Kenapa Nabi bagi tahu macam tu? Meletakkan bahagian satu kambing ada dalam satu lembu. Faham tak? Faham. Seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, bagi mereka yang nak buat korban, boleh satu bahagian lembu itu 6 bahagian korban, 1 bahagian akikah. 5 bahagian korban, 2 bahagian akikah. 4 bahagian korban, 3 bahagian akikah. Boleh. Boleh. Okey. So dah faham lah siapa yang dekat luar sana kalau nak buat sekali kan, lalang dekat raya kurban ni kita nak buat sekali akikah, boleh ambil satu bahagian. Dah kekeliruan. Betul. Okey, Ustaz. Okey, ada satu, saya ada dengar lah kan, siapa yang menganjurkan kurban tu, dia tak boleh memotong kuku dan juga rambutnya apabila tiba 1 Zulhijjah. Betul ke yang tu? Betul, itu hadis Nabi au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hadis sahih yang ada. Bagi orang yang berhajat untuk buat korban, maka dia tidak boleh, hari momen dia niat untuk nak buat korban, dia tak boleh potong kuku dia, dia tak boleh potong rambut dia. Itu sunnah Nabi. Sehinggalah dikorban dan diakikahkan lembu, dikorbankan lembunya tadi tu, barulah dia boleh potong kuku dan juga rambut dia. Sebagai apa ni? Ni sebagai tanda korban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sunnah Nabi. Bila orang yang nak buat akikah, nak buat korban, memang disunnahkan kepada dia jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong bulu-bulu kat badannya. Okey, faham. Alright. So insyaAllah harap kat luar sana pun faham apa yang Ustaz sampaikan hari ni. Okey, so saya rasa kita dah sampai penghujungnya. Ada Ustaz nak tambah apa-apa? Ada, saya nak tambah. Okey. Ingat, apabila satu orang korbankan, 2 benda tau saya nak beritahu. Yang pertama, siapa-siapa yang mengkorbankan binatangnya untuk dikorbankan. Maknanya siapa yang buat korban lah tu bahasa dia. Siapa yang buat korban ikhlas kerana Allah, sebelum darah menyentuh bumi, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Begitu cepat makbulnya. Allah kan lembu kan dibaringkan di perbaringan dia tu kan. Kemudian kan dia ada leher dia tu, kemudian dia disembelih. Bila dia sembelih, darah jatuh kan. Sebelum darah mencecah bumi, kata Nabi, Allah dah terima dah korban dia. Itu nak bagi tahu, kata siapa yang teringin nak mudahnya makbul ibadah ni, buatlah ibadah korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak, dulu ada satu peristiwa tau.
ada seorang lelaki tempang. Okey. Dia hadir satu majlis korban dan dia duduk tengok lembu korban dan sebagainya. Semua orang duduk keliling dia lah. Lepas tu dia pun main jumpa ustaz. Dia kata lah dekat ustaz, dia kata, "Ustaz, ni ni lembu saya ni." Dia tengok dulu tu. Jadi orang lain semua pun tengok, oh ni lembu hang. Lepas tu orang tanya, "Hang berapa pangku?" Dia kata, "Dak, satu ekor lembu ni saya punya." "Kakak, dia tempang kakak. Orang tahu kerja dia adalah mengutip sampah kakak. Tetapi dia menabung setiap tahun untuk memastikan dia boleh buat korban seekor lembu dia seorang." Ustaz yang cerita dekat saya tu kakak, berambu air mata ni cerita, dia kata apa? "Ustaz dua kami tak tergamak nak telan makan lembu yang dia punya tu Ustaz. Bayangkan macam mana dia punya penat jerih dia menabung untuk memastikan dia korban. Kalaulah orang macam ni tiap-tiap tahun make sure dia korban, apalah salah kiranya kita ni untuk satu pangku nak korban. Agak kalau betul-betul tak ada duit sangat lah, tolonglah gunakan perkhidmatan seperti, maafkan saya kalau saya sebut dekat sinilah, perkhidmatan korban secara online yang diiktiraf oleh jabatan agama. Contoh macam Easy Korban ke, korban akikah tanah suci Mekah ke, adalah nama-nama semua tu kan. Dan juga travel yang buat juga. Macam contoh ada macam travel Mahabbatin ada buat juga, Andalusia ada buat juga korban depa. Dekat depa ni pilah buat. Sebab kalau macam contoh Easy Korban ke apa semua berapa ratus saja, tak sampai 600-700. Maknanya setengah lagi daripada tu. Makna yang paling penting saya nak tolonglah kawan-kawan, buatlah korban ni setiap tahun. Bincanglah rapat adik-beradik. Inilah yang dikatakan menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim dengan orang yang sama rahim dengan kita. Kakak kita, abang kita, adik kita, tulis dalam grup WhatsApp sekali tu, hantar pi bagi sekali arung. Hantar kata, "Abang, kakak, kita nak buat korban tahun ni." Jangan tanya, "Nak tak buat korban tahun ni? Awak tahun lepas tak payah buat ke? Tahun ni kena buat." Kata, "Ada pilihan ke?" Tak ada pilihan. Kalau betul nak ikut sunnah Nabi, buat tiap-tiap tahun. Itu saya bakar. Bukan sebab apa? Kita sembang kemana? Kami ni ikut sunnah Nabi. Kami buat 8 rakaat ikut sunnah Nabi Ustaz. Korban buat tak? Tak buat. Ikut sunnah apa? Itu kita geram. Boleh faham tak? Jadi tolonglah sepakat adik-beradik. Kita ada 5 orang. 7 pangku bahagi 5. Kita ada lagi dengan anak kita yang bekerja. Gabung sekali dengan anak kita bekerja. Ada 14 orang yang bekerja. 7 pangku. 1 pangku 2 orang. Sebab kata Allah, kata Nabi, binatang korban yang kita korban akan datang di hari akhirat ketika kita nak melintas titian sirat tu, dia akan mai bawa kita naik atas dia dan melintas titian sirat sepantas kilat. Bayangkan kalau seekor lembu dia seorang, dia naik seorang dia. Kalau satu lembu 7 orang, berkongsilah 7 orang naik atas tu. 14 orang, berkongsilah 14 orang naik atas tu. Ada pula nanti orang marah pula, "Kakak, ni pun tak boleh pakai juga lagu ni." Tak betul lah. Ada orang dia marah, dia kata, "Apa orang seekor lembu seorang? Hampa duk kongsi-kongsi buat apa?" Janganlah macam tu. Bahagi 7 pangku itu pun dalam agama Islam. Kalau tak boleh, Islam tak syariatkanlah boleh 7 pangku. Kakak boleh faham? Faham. Macam kita, ada tak ruang untuk nak gunakan arak dalam perubatan? Tak ada. Kecuali darurat, itu pun hujung sekali. Hujung. Dah cuba 100,000 kali dah. Tinggal sekali ya, kena guna arak juga baru jadi ya. Barulah ada ruang dibukakan untuk kita menggunakan arak. Hujung betul. Tetapi 7 pangku ni hujung ke? Tak. 7 pangku ni ada dalam syariah. Perbincangan dia, pembahagiannya, beratnya, timbangannya dan sebagainya. Maka jangan marah orang yang nak buat 7 pangku.
Bagi yang mampu, buatlah sekok. Bagi yang tak mampu, kongsi 7 orang. Yang tak mampu, kongsi lagi bagi kecil. Walaupun ada setengah ulama kata tak dapat pahala korban, tak apa. Pahala korban satu. Masih ada lagi pahala yang lain. Seperti pahala berusaha melakukan kebaikan. Pahala berusaha melakukan ibadah. Pahala berkongsi bersama-sama, pahala mengajak buat kebaikan, pahala menyahut seruan untuk buat kebaikan walaupun tak ada. Jadi banyak lagi pahala lain yang ada. Jangan khawatir. Siapa saja yang buat kerana Allah, pasti ada ganjarannya. Dalam surah Muzammil, dalam surah dalam surah ni Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang buat kebajikan sebagai bekalannya di akhirat, pasti dia akan dapati balasan daripada sisi Allah kepada dia dengan balasan yang sebaik-baik balasan. Itu ayat Al-Quran tu saya tak ingatlah surah apa. Surah dia dekat khutbah Yayasan Islam Darul Ihsan Muqaddimah sekali awal. Cuba tengok, ada ingat? Sana kakak saya bagi ayat tu untuk semua orang tahu bahawa buatlah amal ibadah. Yang penting dekatkan diri kita dengan korban. Agar kita sekeluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berusaha untuk nak dapatkan ibadah korban tadi tu. Okey, tengok saya baca ayat dia nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Surah Al-Muzammil ayat 20. Betul saya sebut tadi Muzammil. Muzammil ayat 20. Apa maksud dia? Siapa-siapa yang menyediakan bekalan dia untuk akhirat. Kita nak tumpang orang. Oi, aku tak ada duit. Aku contoh sekok lembu, satu pangku jatuh 700. 700 tak mampu, bahagi 2, 300,5. Tak mampu kalau bahagi 3 dapat lebih kurang dalam 200,5. Okey? 200,5 lebih kurang. 225 lagu tu. Dapat. Jadi 3 orang tadi ni mereka kongsi untuk dapat satu pangku. Kenapa? Untuk bekalan hari akhirat. So siapa yang berusaha untuk bekalan akhiratnya, pasti Allah akan balas untuk dia. Dan dia akan mendapati bahawa Allah memberikan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah. Jadi jangan takut untuk nak buat ibadah. Teruskan usaha. Cuma upgrade sentiasa. Wallahu a'lam. Allahuakbar. Ustaz, ada satu je lagi. Kalau kita nak buat korban, kita nak wakilkan untuk orang yang dah meninggal, boleh tak? Nak buat korban untuk orang yang meninggal dunia. Kita nak wakilkan, kita wakilkan dia. Maksudnya macam contoh, dulu mak bapak susah, kita hidup susah, tapi sekarang Masya Allah sudah bekerja dengan majalah wanita. Betul ya? Apa kita keluarga, kita dah bekerjasama dengan majalah keluarga, dah ada pendapatan, ada pula duk buat Facebook live, orang kenal, orang duk sponsor tudung, duk sponsor baju, jadi duit kita ada. Jadi bila kita ada duit, ya Allah, seingat saya lah mak tak pernah buat korban ni. Sial dekat mak, buat dekat mak lah. Ataupun mak dah biasa buat. Tapi tahun ni saya ada rezeki lebih, boleh dapat 2 ekor lembu. 4,000 RM4,000. Saya ada 8,000, saya boleh buat korban untuk mak dengan ayah saya. Boleh tak tahu? Boleh jawapannya. Boleh. Jawapan saya bagi dulu. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh saya jawab tadi? Boleh. Boleh kan? So jawapan saya dah bagi dah. Okey. Tambahan. Okey. Apa dia? Tambahan. Dalam hidup kita ada beberapa perkara yang perlu kita utamakan juga. Iaitu untuk mereka yang masih hidup, yang tak mampu nak buat ibadah korban. Orang macam kita yang ada rezeki lebih, patutnya duit tu kita hadiahkan kepada dia, suruh dia buat korban.
Itu lebih utama. Tapi macam saya kata tadi, tak ada salah. Contoh kita sembang dua kita, takkanlah orang macam kita saja yang tengok kita punya live FB ni kakak, betul tak? Boleh jadi tiba-tiba ada jutawan yang tengok, dia boleh buat banyak, apa salahnya? Jadi dia nak buat kat mak bapak dia berkali-kali pun silakan. Dalam masa yang sama, sekiranya ada keuangan yang cantik sikit, bantulah rakan-rakan yang tak pernah buat, kata, "Woi, Assalamualaikum." Kawan kita duk buat kerja. Waalaikumsalam kat meja keluarga, meja desk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang buat korban tahun ni? Tak buat. Pasal apa? Tak ada duit. Nah, ambil 700. Pasal apa? Pergi buat korban. Aku bagi kat hang. Hanya buat benda lain. Pergi buat korban untuk diri hang. Dia ambil 700 tu, dia pergi buat korban. Itu lebih baik. Okey, faham. Kalau dapat dekat orang yang buat korban dengan orang yang bagi duit tu. Betul. Dan orang yang bagi duit tu akan dapat pahala setimpal lah. Yang tu man sanna sunnatan hasanah boleh, ataupun apa ayat dia? Man dalla alal khair kafa'ilih. Ada banyak hadis Nabi yang menunjukkan kata orang macam ni pasti akan dapat pahala sama juga macam dia buat korban. Sebab dia bagi kat orang lain dan memudahkan orang lain untuk buat. Sama juga perbincangan ni dengan ibadah haji dan umrah. Siapa yang dah boleh pergi haji sampai 10 kali, digalakkan dia sebenarnya. Lebih utama kalau dia ambil duit haji dia tu pergi bagi kat orang susah untuk pergi haji daripada ahli keluarga dia dan kaum kerabat dia. Orang yang duk pergi umrah tiap-tiap tahun, setahun sampai 4 kali pergi umrah. Patutnya dia kurangkan jadi 2 kali. Yang lagi 2 kali dia bagi dekat orang lain yang ada dalam kalangan ahli keluarga dia untuk pergi umrah. Itu lebih besar pahalanya dan lebih digalakkan dalam agama Islam. Okey, faham. Okey. Boleh dapat? Alright. Dapat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Okey, so panjang dah kita punya sharing hari ni. Kasih Ustaz sudi berkongsi dengan kami. Alhamdulillah, yang mana yang kurang ilmunya tentang ibadah kurban akikah ni, insyaAllah dengan perkongsian kita hari ni dapat tambah ilmu dan juga okay, so boleh lagi lepas ni kita buat lagi bacaan supaya dapat tambah lagi ilmu kita. Okay, so yang mana yang baru masuk, kita dah nak habis dah ni. Yang baru masuk tu boleh share dulu kita punya kita punya live ni supaya nanti boleh tengok balik yang mana baru masuk tu, yang dah tertinggal tu. Sebab topik kita hari ni bagus sangat untuk kita sharing dengan orang lain juga. Yang kita je dapat ilmu, kita kena share bagi ke orang lain juga. Itu pun saham untuk kita juga, betul Ustaz? Betul. Kita share, kita dapat bagi ilmu ke orang, pahala pun kita dapat. Alright. Okay, so terima kasih Ustaz sudi buka getok dengan kita hari ni. Saya lah seronok. Terima kasih kakak bagi peluang kerana bagi saya peluang untuk dapat pahala supaya dapat memahamkan orang tentang ibadah. InsyaAllah. Okay, so terima kasih juga yang sudi tonton, yang sudi tengok dari awal sampai habis. Semoga ilmu yang kita dapat hari ni dapat kita praktikan untuk kita dan juga untuk kita, mana tahu ada orang lain kekeliruan yang ada kekeliruan tu kita boleh ajak pula balik kat dia. InsyaAllah kita kongsilah ilmu sama-sama. Okay, so saya rasa tamat dulu sampai sini. Kita jumpa lagi untuk next kita punya Keluarga Talk. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan lah yang mana belum lagi follow kita punya social media, boleh follow kita punya FB, IG, kita punya Twitter, TikTok dan juga kita punya YouTube. Jangan lupa subscribe dan tekan notification. Alright, so saya rasa tamat sini saja. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama kakak. Assalamualaikum. Selamat berkorban. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.